Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Kita di muka surat 34. Kata Musannif rahimahullah taala, ini suatu tanbih pula. Tanbih ni pada menyatakan tahajur dan tasyamun telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabarani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bersabda, ia tiada halal bagi seorang muslim meninggalkan akan bertutur akan seorang yang Islam itu terlebih daripada 3 hari, maka bahawa sesungguhnya keduanya cenderunglah keduanya daripada hak selama ada keduanya itu atas mengekali keduanya. Bermula awal-awal kedua-dua itu kembali kepada suluh, nescaya adalah terdahulunya kembali itu akan kafarah bagi dosanya, dan jika memberi salam ia, maka tiada menerima dan menolak ia atas salamnya, nescaya mengembalikan atasnya oleh malaikat dan mengembalikan atas yang lain itu oleh syaitan. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup masih diberi kita Islam, diberi kita iman, dengan mana diberikan kita boleh ada keupayaan untuk membenarkan, menerima semua ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tak bangkang sikit pun. Itulah dikatakan iman. Syukur kita di atas nikmat dijadikan kita sihat lapang masa, dengan itu dapat kita hadir untuk menyambung pengajian kita daripada kitab Muhimmah pagi ni insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan itikaf ke kita, pasal kita berada dalam masjid. Cuma itikaf adalah ibadah tak sah melainkan dengan niat. Kalau tak niat lagi, main niat sama-sama saja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dengan kita hadirkan niat itu, hasillah pahala itikaf ke kita, dan insya-Allah sepanjang keberadaan kita dalam masjid ini dihitung, dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai sebahagian daripada amal soleh kita. Amin. Kata Musani, ini suatu tambih pula. Baik. Ini satu tambih juga. Bahasa lama ni kalau pula ni maksudnya, kalau ke bahasa kita juga. Kata dia tambih tu bahasa Arab, ini satu tambih. Asal mana tambih ni jagaan. Ini pun satu penjagaan, satu perkara yang kita kena ambil perhatian. Juga macam mana masalah lepas, masalah kita bicara terdekat tentang nusyusnya seorang isteri dan akibat-akibat daripada nusyus, dan apakah ciri-ciri nusyus itu. Ya, kalau yang tu diberi tambih hari itu, yang ni dia sama juga nak beri satu tambih dan peringatan juga macam mana masalah lepas. Baik. Dia nak bagi tambih ni pada menyatakan tahajur dan tasyamun. Ada istilah Arab situ. Dia nak sebut dan beri take alert, kita ambil alert kat sini, menyatakan tahajur. Tahajur tu daripada perkataan hajara kan. Mana hajara apa? Hijrah kan. Apa ni hijrah? Tinggal, pindah. Jadi ma'al hijrah apa maksudnya? Bersama-samalah kita berhijrah, kita tinggalkan benda yang tak elok, balik kepada benda yang baik. Itu asal mana lughah. Itu tahajur, kalau kita belajar bahasa Arab, dia daripada wazan tafa'ala, tahajara, ya tahajaru, tahajuran, fahuwa mutahajir, wazaka mutahajar. Jadi macam mana pun ambil bahasanya tahajur, asal maksudnya adalah tinggal meninggal. Dia nak bicara ni pasal ada antara yang kita bicara dulu, kalau ingatkan balik pelajaran kita yang lepas, antara tindakan yang boleh dibuat oleh suami apabila nusyuznya isteri adalah suami boleh suami disuruh nasihat pertama sekali, kemudian boleh istilahnya meninggalkan tempat tidur. Maksudnya bahasanya gitu, kita pernah jumpa itu kes tu, boleh meninggalkan tidur. Jadi maksudnya boleh tak bermalam. Kalau isteri seorang suami yang punya isteri lebih pada seorang, dengan sebab nusyuznya isteri,
maka ia akan menggugurkan hak giliran, menggugurkan hak gilir. Bila hak gilir maksudnya tak bermalam di situ, dan tak duduk serumah lagi, dah tak duduk serumah, mestilah akan ada istilahnya tinggal meninggal antara satu sama lain. Antara tinggal tu tinggal tempat tidur, antara tinggal tu tinggal bercakap. Dah tak duduk serumah nak bercakap tu mana kan? Jadi nak sebut tentang hukum tu, apa hukum kita tak bercakap dengan orang, nak sebut itulah. Kalau sebelum dengan apa yang dia nak sebut ni, kita semak dulu kot setakat pengetahuan kita yang ada. Tak bercakap dengan orang ni salah ke? Salah ke? Tak bercakap dengan orang, tak bertegur siapa, istilahnya apa, macam kera sombang je kan, bagi belakang je, tengok je pusing belakang, buat tak tahu. Kalau dengan atas sikap dan perangai membelakang dengan orang, tak mau bercakap, dan tak mau bercakap tu tanpa ada alasan-alasan syarak yang menyebabkan kita tak mau bergaul dan bercakap dengan dia, itu bukan akhlak Islam, itu bukan ajaran agama kita kan. Agama kita disuruh kasih sayang, ramah mesra, ramah tamah antara satu sama lain. Apatah lagi sesama Islam, kita adalah ikhwah, kita bersaudara, maksudnya macam hukum adik-beradik. Tanya khabar, apa sebagainya, nasihat, menasihati. Kalau ada benda baik, kita beri galakan atas kebaikan dia buat. Kalau kata ada benda tak elok, perbetulkan apa kesilapan dia atau datang nasihat, supaya nikmat yang dia dapat tu digunakan pada tempatnya. Itu kaedah kita. Jadi sengaja-ngaja meninggalkan bercakap, memalingkan muka, apalagi tak mau bersembang dengan orang, tak mau bergaul dengan orang, tak mau berkawan dengan orang, ataupun bahasa mudah kadang-kadang kita sebut dengan istilah memutuskan silaturahim. Dengan bahasa gitu, silaturahim tu sama ada perhubungan tu sendiri diputuskan, ataupun termasuk silaturahim tu adalah nisbah bersembang dan bercakap itu sendiri. Baik, pasal bila proses nusyuz tu, suami tinggalkan isteri di rumah dengan tak memberikan giliran, kalau kata tempat tidur tak tidur sekali, itu adalah antara tindakan boleh dibuat oleh suami setelah menasihatkan isteri. Nak bicara tentang itulah. Jadi mengikut kaedah Islam ni macam mana? Itu yang saya sebut sebelum tengok apa dia sebut, yang kita dah biasa faham dan dengan dah ada kita belajar dulu. Maksudnya kalau ada kes-kes yang dibenarkan syarak, kita dibenarkanlah untuk boleh bertinggal bercakap. Kalau khusus yang kita duk bicara ni, isteri yang istilahnya nusyuz pada suami dia, suami boleh meninggalkan bercakap sebagai satu pengajaran dan sebagai teknik proses pembelajaran berlaku, tarbiyahan berlaku. Mudah-mudahan dia boleh sedar tentang kesilapan dia, dan dengan itu boleh rujuk semula kembali ikut perintah Allah Ta'ala, dan menanggalkan sifat nusyuz yang ada pada dia. Dengan itu dia tak nusyuz, suami pun akan kembali tempat tidur. Ni sebab kalau isteri itu lebih daripada seorang, barulah suami akan menggilirkan isteri tersebut. Jadi kalau faham tu ada sebab, bolehlah. Kalau tak ada sebab, saja-saja je, salah lah. Okey, nak sebut situ. Itu rasanya pengetahuan yang kalau tak syarah panjang pun, dengan apa yang dah belajar, dengan boleh kata ada general knowledge kat situ, rasanya kita pun faham prinsip meninggalkan bercakap, tak mau bersembang. Kalau bukan tak mau sembang, tapi tak dan nak sembang, yang ni tak ada masalah lah. Tapi kalau kata memang di atas dasar tak mau bersembang, jumpa pun saja elakkan diri, memencilkan diri, apa lagi bahasanya, memalingkan muka, ataupun apa saja bahasa itu, dia membeku, tak mau berbicara, diam 1000 bahasa, apa seumpama bahasa itu, tak mau bercakap, bahkan pakat jauh menjauh, orang ni pun tak mau bersembang, orang ni pun tak mau bersembang, musuh memusuh pula, apatah lagi sampai tahap mengata mengata, fitnah memfitnah, lagi ngumpat, lagi macam-macam akibat yang menyebabkan ada banyak dosa di situ. Baik, yang tu yang dia nak bincang. Baik. Jadi tambih ni pada menyatakan tahajur. Asal terjemah bahasa ni tinggal meninggalkan bercakap, atau tinggal meninggalkan bertemu antara satu sama lain. Pakat tak mau bertemu, berjumpa, bercakap, bersembang. Begitu juga tasyamun daripada kata syamana ni, dengan mana bersembang dan berbicara, lebih kurang bahasa lurah mudah gitu. Cuma dia ada wazan tafa'ala tu, mereka ada berbalas-balas. Tahajur, tinggal meninggal, ataupun hijrah berhijrah antara satu sama lain.
Baik, untuk menjelaskan peringatan itu, kata dia macam ni, telah mengeluarkan oleh Ahmad ni Imam Ahmad bin Hanbal lah. Dia terkenal sebagai seorang ahli muhaddisin, salah seorang daripada muhaddisin, ahli hadis. Orang ahli muhaddisin ni ialah orang yang hafal hadis lebih daripada 300,000 hadis. Bahkan istilahnya hadis tu meliputi dia. Meliputi ini maksudnya tak ada hadis yang tertinggal pada dia, sehingga hadis yang maudhu', dhaif, ada yang palsu pun semua dalam hafalan dia, dan dia tahu siapa yang mempalsukan hadis. Tu orang muhaddisin ni. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah seorang dia, dan masyhur dengan ada istilah kitab yang dia karang, yang dia tulis himpunkan hadis-hadis melalui periwayatan dan sanad dia dengan Masnad Ahmad bin Hanbal. Dia ada istilah masnad. Bahasa Arab ni, kalau istilah dalam ilmu hadis, masnad ni maksudnya nama kitab yang dijadikan tempat himpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang pengumpul hadis. Kitab hadis yang dikumpul dipanggil masnad. Itu Masnad Ahmad bin Hanbal. Cuma ada kitab yang dipanggil masnad, kadang-kadang dia tak panggil masnad. Kalau macam Bukhari tak dipanggil masnad Bukhari, tapi dipanggil Sahih Bukhari. Muslim dipanggil Sahih Muslim. Kalau Ahmad bin Hanbal masyhur dengan istilah Masnad Ibnu Hanbal, Masnad Ibnu Khuzaimah, Masnad ada beberapa orang yang tak hafal namanya tu, tapi ada Masnad Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni ada masnad dia, maksudnya kitab-kitab yang dijadikan tempat menghimpunkan semua hadis melalui periwayatan daripada dia. Jadi kata dia telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabarani. Ini pun salah seorang daripada ulama hadis yang masyhur. Dia kata mengeluarkan ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengeluarkan pada Rasulullah maksudnya sabda Nabi lah. Cuma yang ni dibubuh terjemah saja macam ni sabda Nabi tu. Dia kata sesungguhnya bersabda ia Rasulullah. Terjemah macam ni, tiada halal bagi seseorang muslim meninggalkan ia akan bertutur akan seseorang yang Islam lebih daripada 3 hari. Itu asal dalam hadis. Kita tinggalkan orang Islam kita, sesama kita Islam, yang kita tinggalkan lebih pada 3 hari. Atas huraian ulama dia lebih daripada 3 hari haram. Kalau 3 hari makruh, 2 hari masih ada hukum harus, 1 pun ada harusnya lah. Tapi kalau dah sampai lebih 3 haram. Dan tinggal ni tinggal macam mana? Tinggal dengan tanpa ada apa-apa alasan syarak, dan tinggal di atas dasar nak memutuskan rahim, tinggal dalam keadaan walaupun ada sebelah tapi tak mau sembang dan tak mau bertutur kata dengan dia. Tinggal pun di atas perseteruan yang tak dibenarkan dalam syarak. Itu salah. Apatah lagi duduk serumah tu, yang suami isteri duduk serumah tapi sampai tak bercakap, tak bertegur siapa, lalu selisih wadah tu, lalu hang aku. Ni biasanya ada clash something lah tu kan. Tengok tu, orang ni hai dia, hai ni. Hai ni ke dapur, hai ni ke bilik. Hai ni ke bilik, hai ni ke dapur. Hai ni ke depan lagi, hai ni ke dapur. Hai ke bilik. Yang ni ke bilik, yang ni ke depan. Dia kelahi gitu. Tegur je tak? Muka tu buh lah muka gitu tak. Kalau tak macam tu pun maksudnya istilahnya tak bercakap. Kalau bercakap pun istilah kita dah belajar dulu, istilahnya nusyus. Selalu muka manis. Yang ni dia tak ceria macam selalu lah, lain lah. Selalu bercakap lembut, ni dia kasar sikit. Selalu berabang-abang, ni tak adalah kau aku je. You I. Tak main lah abang-abang. Apa tak nak kata link lagi, tak ada. Tak ada. Duduk serumah. Tu lebih pada 3 hari haram. Okey? Baik, itu asal hadisnya. Baik. Kalau hadis itu tengok apa Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekh At-Tabarani ni mensyarahkan hadis ni. Maka yang ni bukan sabda Nabi lah, yang ni perkataan syarahan daripada muhaddisin. Dia kata bahawa sesungguhnya kedua-duanya Ahmad dan Tabarani ni, Ahmad bin Hanbal lah, cenderunglah kedua-dua orang syekh ni daripada hak selama sesungguhnya keduanya cenderunglah
keduanya daripada hak selama ada keduanya itu atas mengakali keduanya. Okay. Rasulullah kata tak halal tu, yang tu yang ada ulama kata haram. Jadi nak tanggung kata haram tu bila? No, macam ni. Itu jadi haram ni sesungguhnya kedua-dua ni. Kita kata macam ni lah. Syarahan ni, syarahan daripada Ahmad bin Hanbal, tapi nak syarahkan kedua-dua ni, faham ni dua orang, antara satu orang Islam dengan satu orang Islam lain ni. Bukan antara Ahmad bin Tabrani ni, bukan. Ahmad bin Hanbal dan bukan Syekh Tabrani, bukan. Sesungguhnya keduanya, dua orang Islam tadi ni, jadi hukum haram dan tak halal. Maksudnya tak halal tu haram lah. Jadi haram ni jika kedua-dua orang ni cenderung keduanya daripada hak. Ambil bahasa tu sikit. Cenderung daripada hak. Cenderung daripada hak maksudnya menyeleweng daripada kebenaran. Tu mail anil haq. Kalau bahasa Arab lah, mailun anil haq, tinggalkan kebenaran. Dia tak mau ikut benda benar. Jadi kalau tak bertegur siapa, masing-masing kerana tak mau ikut kebenaran, hak tu hukumnya haram. Jadi kalau contoh nusyus tadi, isteri buat nusyus, suami tak mau cakap, disebabkan kerana nak, pasal memang ada peruntukan undang-undang situ, suami boleh tinggal bercakap dengan isteri. Antaranya nasihat dan tinggal bercakap, antaranya nanti sampai meninggalkan tempat tidur, tak tidur sekali. Kalau suami di pihak benar, isteri yang ada istilah nusyus, macam mana kita bicara lepas, atas kata nusyus, suami bertindak itu, suami adalah yang benar, isteri adalah yang salah dalam kes nusyus ni, maka isteri terus bermasam muka dan tak mau sembang lebih daripada 3 hari. Haram kat isteri, tak haram kat suami. Pasal suami buat benda betul, pasal dia memang ada peruntukan syarak dia buat. Jadi yang salah tu bila? Atau bahasa dia sebut cenderung keduanya daripada hak. Kalau dua-dua tu tak mau bertegur siapa di atas kaedah menyeleweng daripada hak sebenar, ini salah. Kalau katalah suami itu dia nasihat tinggal tempat tidur, lepas tu esok nasihat lagi, salah kamu buat ni, ingatlah Allah Ta'ala, kamu tak boleh masam muka, saya ni suami awak. Suami mana boleh isteri masam muka, selalu cakap lembut, ni cakap kasar, dahaka namanya. Salah tu, ingatlah akhirat sikit. Awak masuk syurga, tak masuk syurga melainkan selepas dapat daripada keridaan saya suami. Katalah suami khabar itu, betul tak cakap tu? Isteri pun ngadilah, cedialah, baguslah, lari. Itu istilahnya tahajur lah. Jangan cakap lah. Kalau dalam konteks ni kita katalah, kita bagi contoh isteri yang salah lah isteri. Di atas tindakan isteri itu, suami pun malam tu tak tidur malam dengan isteri. Boleh? Memang itu tindakan yang ada, kita dah bicara dah tu, yang boleh. Berdosa tak suami? Tujuan pasal apa? Supaya suami ni balik. Isteri ni balik pada kebenaran. Biar dia faham dia salah, dia boleh menyedari, dia mengandung Ustaz. Dia mikir lagi, betul salah aku ni, tak ke mana pun aku isteri. Balik, abang sorry lah. Abang, maafkan saya. Saya minta keridhaan abang. Saya dah terlanjur, saya silap. Saya buat abang marah, saya masam muka. I'm very sorry lah, please. I want, apalah dia cakap orang putih ke, cakap Melayu ke, cakap Jepun ke. Tengoklah apa bahasa yang dia guna. Ling, I am sorry lah Ling. Ling tu dah Ling lah. Keling tu clean. Ling, sorry lah. Kata dia, I dah silap ni. Lain kali I tak masam muka dah. Lain kali I tak mau cakap kasar-kasar dah. I dah silap, I berdosa. Maafkanlah. I tak masuk syurga kalau abang tak redha kat I. Sorry lah bang, maaf lah bang, sungguh ni. Kalau I silap, betulkan saya bang. Saya orang perempuan, saya silap. Saya orang bengkok, saya tulang. Betulkanlah saya bang. Terima kasih abang, betulkan saya. Okey, best. Kalau macam tu. Tapi kalau kata dia, mujur kau tinggalkan aku. Aku tak terangin, sembang dengan kau. Situ jadi haram. Yang tu yang kata bak retak menunggu belah. Habis. Kalau tak mau baik kepada balik pada kebenaran, tak mau pula ada bahasa-bahasa kasarnya lagi. Tu kata ketak menunggu belah. Belah pecah, habis ketak, saya silap putih 3 tu. Baik. Jadi kata dia, yang jadi haram ni jika kedua-dua ni, yang dua orang duk kelahi, baik suami isteri ke, kawan sahabat handai ke,
cenderung daripada hak, dan maksudnya cenderung tinggalkan daripada kebenaran selama ada keduanya itu atas mengekali keduanya. Masing-masing istilahnya nak menegakkan benang basah. Dua-dua orang buat, duk bermusuh, meninggalkan bercakap, jauh-menjauh antara satu sama lain, dua-dua haram. Kalau dua-dua yang disebut, kalau selama ada kedua-dua itu mengekali kedua-duanya, dia tak menyeleweng daripada kebenaran. Kalau kita sebut bukan dalam konteks suami isteri, tapi dalam konteks berkawan, kita adalah benda yang tak suka dengan dia, kita berbulu lah, bahasa kadang orang guna bahasa itu tak, berbulu hati aku dengan dia, tak suka aku dengan dia, menyampah aku dengan dia, apa seumpamanya. Kalau dua-dua mengekali di atas nak meninggalkan antara satu sama lain, bukan atas dasar pemusuhan kerana hak, pemusuhan lebih pada 3 hari adalah haram. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya sebut sekali lalu, apa dia? Kalau katalah asalnya kita berkawan, dia tengok dia ada buat benda tak elok, bukan kaedah dia terus kita tinggalkan dia. Kalau bahasa kasar sikit, talak 3 terus. Kawan ni kawan, suami isteri tu satu lah. Ni kawan, talak 3 tu saya tak mau kawan lah sampai bila-bila dengan dia. Tak, janganlah buat perangai itu. Kaedah kita, bila asal kawan elok, dia tengok dia ada buat benda tak elok. Katalah misalnya dulu kawan elok, lepas tu tengok dia ada awet, contoh itu. Tapi cerita kat orang tua ada awet ni macam tak relevan sikit tak? Selalu dia sembahyang jemaah, selalu dia sembahyang, dia tengok tak mau sembahyang, selalu dia tutup aurat, tengok-tengok tak tutup aurat. Katalah itu, keluar rumah berkembang aja, terus musuh tak, apa kaedah ni? Selotok dengan elok. Awak ni selama kita duduk berkawan selalu saya tengok elok je. Ni saya nak cakap sikit lah. Apa dia? Ni tengok sekarang macam berani sikit, macam api neraka ni sejuk je. Ngapa awak cakap gitu? Selalu keluar rumah bertudung, ni tak bertudung. Awak jangan nak dengan dia, suka hati I lah, I nak pakai tudung tak pakai tudung. Lain tiun ni tu. Kaedah kita nasihat lah, nasihat supaya dia balik pada jalan benar. Nasihat tak mau makan ajar apanya. Adalah dipahaman silap ke mana ke. Kalau kita boleh korek, tengok asal usul macam mana dia boleh tersalah pandangan, tersalah pahaman ni, boleh betul balik, itu sepatutnya. Ad-din an-nasihah. Islam kita ni, agama kita adalah agama bernasihat. Nasihat maksudnya kita nak kan macam mana kita boleh taat pada Allah Ta'ala, dia pun boleh taat pada Allah Ta'ala. Itu kita punya hidup, itu prinsip. As a Muslim, this is our principle. Ini prinsip kita. Macam mana kita taat, macam mana kita beriman. Kita ada ilmu, kita taat Allah Ta'ala. Macam tu kita nak dia beriman, dia ada ilmu, dia ada taat Allah Ta'ala. Jadi dia tak taat, kita nak supaya dia taat. Itu prinsip. Jadi saya bagi contoh tu kawan, itu juga lah suami isteri tadi. Jadi bila kita tegur dia, dia apa tu istilahnya naik tocang apa ke, apa bahasa tu maksudnya, dia jadi marah kita, dia tak suka. Prinsipnya kita jangan terus tak suka kat dia, nasihat dia. Dan kalau katalah kita dah tegur, dia tak mau ubah perangai, antara kaedah tarbiyah Islam ni adalah kita tinggalkan bercakap atas nak mengajar akhlak ke dia. Kata kalau kau perangai macam ni, terus macam ni, tak mau ikut kebenaran, bagi ayat macam ni, memang Islam ajar prinsip ni apa? Aku berkawan dengan kau kerana Allah, aku tak berkawan dengan kau pun kerana Allah. Itu kaedah dia. Maksudnya aku berkawan dengan kau ni, kau taat. Sekarang kau dah tak taat, aku nasihat. Sekarang aku tengok gaya kau ni, kau tak mau taat dah. Semayang pun tengok celun-celam dah, tudung pun dah tak lekat. Takat ni, kalau kau macam ni, setakat ni lah, this is, setakat ni je kita friend. Lepas tu kita unfriend lah. Bunyi Facebook sikit, unfriend, tak pernah unfriend ni. Tak faham Facebook, diam je, dengar je. Guna je lah kata unfriend tu. Friend kita unfriend dengan dia. Pasal apa unfriend? Pasal dia dah keluar pada taat. Kalau kita masih boleh kawan dengan dia, mempengaruhi dia supaya dia ikut pada jalan baik, teruskan kerja dakwah tu. Itu prinsip kita. Kita jangan ada perasaan musuh kat dia. Macam mana pun kita dekat, dia lari. Dah dia tak mau ikut kita, dia lari punya. Dia lari. Itu yang ajar dia akhlak ke kita. Walaupun dia lari, kita jangan lari. Kita tak suka tu pasal unfriend dengan dia, dia tak mau taat. Jumpa kita tak akan masa muka dengan dia. Kita tunjukkan kata,
kita kesian dengan dia dan sangat suka kalau boleh dia balik dengan kita. Dan dia baik dengan kita. Dan dia balik baik pada Allah Ta'ala. Untuk, dan jangan tak tahu kes tu kalau kita di atas prinsip tu, memang dia yang lari, orang kita lari. Dia jumpa kita, ni nasihat aku lah lagi. Mula lah, bagi ayat-ayat laser, lari. Kita tak lari pada dia. Dan kita jangan memutuskan silaturahim dengan dia. Pasal apa? Prinsip kita nak ajak dia jalan baik. Itu kan. Tapi kalau tu tunjuk keras kepala, aku dah unfriend forever. Jangan forever tu. Pasal boleh jadi orang yang kita kawan boleh jadi musuh, orang yang musuh boleh jadi kawan tu. Satu kita kena beringat tu. Satu, dia ada prinsip yang kita kena jaga. Macam mana pun contoh saya beri tu adalah contoh kelahi lah. Jadi ada satu tak mau ikut, jadi kita nasihat dia, kalau dia balik pada jalan sebenar, okey, best. Tapi kalau dua-dua ada perasaan musuh, memang yang ni paling muka, yang ni pun tak teringin aku tengok muka dia, yang ni pun tak teringin aku tengok muka dia. Dua-dua ada perasaan musuh dan tak mau berbaik, istilahnya ada tinggal meninggalkan, bercakap dan bertemu, ada berkasih sayang tu, putuskan silaturahim situ. Pula tu seorang nakkan kebaikan, seorang lagi tak mau kebaikan. Kalau masing-masing dua-dua tak mau kebaikan, memang dua-dua out. Satu, kita kasih tak kasih seseorang ni di atas taat Allah Ta'ala. Satu, kita kasih, kalau kasih kerana taat Allah Ta'ala, bermusuh kerana dia bermusuh dengan Allah Ta'ala. Itu prinsip kita. Macam mana pun bermusuh, dengan tu kita nasihat supaya dia jangan jadi musuh dan dia jadi baik. Itu prinsip. Pasal kalau kata berkawan, kita berkawan kalau bukan atas dasar agama, bukan atas dasar Islam, bukan atas dasar persaudaraan Islam, atas nak jadi taat, jadi takwa, walaupun berkasih sayang, walaupun berkawan rapat, walaupun apa ibarat macam isi dengan kulit, betul tak? Kuku dengan isi dengan kuku, walaupun ibaratnya itu ibarat macam melangkah ke mana pun berdua orang aja, walaupun berkasih-kasihan antara satu sama lain, tapi berkasihan di atas maksiat. Dua orang ni Quran kata apa? Al-akhillau ba'duhum li ba'din aduun. Orang yang berkasih sayang, dua-dua ni akhirat esok akan bakal jadi musuh. Illal muttaqun, melainkan orang takwa. Kasih sayang di atas takwa, dua-dua ni dalam syurga. Kalau kasih sayang di atas maksiat, orang ni suka tengok TV, orang ni minat TV. Orang ni minat lara, orang ni minat lara. Dua-dua, yang ni buka aurat, yang ni pun buka aurat. Yang ni apalah bahasa-bahasanya benda-benda tak elok lah. Yang ni suka judi, yang ni pun suka judi juga. Tapi geng dua orang ni, dua-dua masuk neraka dan dua-dua esok kelahi antara satu sama lain. Dia tak nasihat aku, dia pun tak nasihat aku. Dia yang ajak aku, dia pun ajak aku tak. Dua-dua kelahi. Al-akhillau ba'duhum li ba'din adu. Tu. Satu kita musuh kawan, dasarnya iman takwa Islam. Satu suami isteri pun dasarnya iman takwa. Satu, kalau suami selagi dia buat benda baik, kita friend. Tak baik, unfriend. Ada kes yang kita dah bicara dulu, macam mana nak unfriend kan antara suami isteri. Ada istilah kunuk, ada istilah-istilah itu kan. Begitu juga kalau isteri, bila dia dah tak taat pada Allah Ta'ala, dia ada istilah nusyus, boleh unfriend dengan dia. Macam unfriend pun istilahnya yang nasihat, tinggal tempat tidur. Ada tahap boleh pukul. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna, nasihat dulu. Kemudian wahjuruhunna fil badaji', tinggalkan tempat tidur. Wadribuhunna, dah boleh sampai tahap pukul. Tu pun kita dah bicara dulu, pukul pun ada had dia. Bukan atas pukul mencedera, tapi pukul untuk mengajar adab, akhlak supaya balik kepada syariat. Itu pun atas sebut lama macam mana dah bicara dulu. Kalau pukul tu tak beri bekas, bahkan pukul tu menyebabkan lagi kuat dia lawan kita, tinggalkan pukul. Pasal dia tak boleh diajar dengan pukul. Jika sampai tahap itu. Okey, jadi asal bicara kita yang kata haram ni, kalau dua-dua ni masing-masing tak mau kebenaran dan masing-masing mengekali di atas kedegilan masing-masing untuk tak mau ikut kebenaran dan pakat bermusuhan satu sama lain lepas pada 3 hari, haram, dosa. Bermula awal-awal keduanya itu kembali kepada suluh, nescaya adalah terdahulunya kembali itu akan kafarah bagi dosanya. Okey.
Yang ni sikit huraian dia nak sebut. Kalau katalah asalnya dua-dua orang ni musuh, diguna bahasa bermula ni, kalau bahasa Arab dia sebagai mubtada untuk ayat nak mula buat new statement, digunakan bahasa bermula. Kata dia awal-awal daripada keduanya, orang yang paling awal mula-mula daripada dua orang ni, kalau paling awal ni kembali pada suluh. Suluh tu bahasa Arab, suluh maksudnya nak berdamai. Kalau ada dua orang musuh asalnya kelahi lama lah ni,